Hi everyone, I'm Dr. Krishnan, colorectal surgeon from Queen Elizabeth Hospital. Hari ini kita akan bercakap sedikit mengenai colorectal cancer lah. Kita akan beri sedikit fakta dan bagaimana untuk mendapat rawatan dan seterusnya. Okey, apakah itu colorectal cancer? Colorectal cancer ialah kanser yang berlaku dalam usus besar. Boleh daripada pangkal usus besar sampai ke dubur ataupun kita panggil rectum. Kanser ni boleh berlaku di mana-mana bahagian usus besar ni. Ya, macam kita tengok pada gambar di sini, warna kuning tu ialah kita panggil cecum. Dia permulaan usus besar berlaku di situ dekat dengan appendix. Ya, dan seterusnya semua usus besar tu akan turun sampai dia ke dubur, iaitu warna hijau, panggil rectum. Kanser ni boleh berlaku di mana-mana saja bahagian, tidak semestinya satu bahagian sahaja. Bagaimana kanser ni berlaku? Mengikut postulasi ialah daripada teori ini di mana bila berlaku kelukahan pada usus, dia boleh disebabkan oleh jangkitan kuman, pemakanan dan seterusnya, genetik dan seterusnya. Bila luka ni sembuh, dia sembuh kadang-kadang badan reaksinya berbeza. Dia akan menjadi ketumbuhan kecil, lepas tu dia akan membesar menjadi sejenis polip dan kita biarkan lama dia akan menjadi kanser. Ya, so proses ini daripada awal sampai pergi ujung boleh mengambil lama lebih kurang 10 tahun. Ya, lama juga. So hanya agaklah penting untuk kita pastikan buat saringan yang pada masa yang tertentu untuk kita kesan tanda pada awalnya sebelum dia menjadi kanser. Either masa dia masih luka kecil ataupun bila dia sudah menjadi polip ke dan seterusnya supaya benda tu dapat dibuang sebelum dia menjadi kanser. Okey. Kalau kita tengok kanser colorectal ni merupakan kanser yang paling tertinggi di Malaysia. Second most common cancer in Malaysia. Ya, for females dia adalah kanser yang kedua tertinggi selepas breast cancer. Padahal untuk lelaki dia adalah kanser paling utama. Lebih kurang setiap 100 orang 100,000 pesakit ataupun population lebih kurang 20 orang plus akan mendapat kanser. Walaupun kita kata ni nombor yang rendah, tapi bila kita lihat satu Malaysia ni dengan populasi begitu tinggi, agak besar juga nombor ni ya. Dan ini adalah gambar yang menunjukkan bahawa satu statistik menunjukkan untuk lelaki kanser colorectal adalah kanser paling tertinggi, padahal untuk females wanita adalah kanser kedua tertinggi selepas kanser payudara. Okey. Ini menunjukkan satu lagi statistik yang menunjukkan antara perbezaan umur ya 25 hingga 60 dan selepas 60 tahun. Kita melihat antara kedua-dua grup ni adalah sama saja. Untuk lelaki masih kanser colorectal paling utama dan untuk wanita kanser kedua terutama selepas breast cancer. So just because kalau kita katakan seorang itu muda tidak akan dapat kanser itu adalah tidak berlaku animo. So seseorang itu kena lebih berwaspada. Especially sekarang ni kita melihat lebih ramai pesakit yang muda datang dengan kanser sekarang ni. Ya. So apakah penyebab kanser ni? Kita tidak dapat tahu kenapa satu faktor yang menyebabkan kenapa kanser ni berlaku. Apa ni yang katakan multifaktor, banyak faktor yang terkandung dalam ni. Antara boleh jadi segi pemakanan, environment, jangkitan kuman, boleh juga jadi genetik ataupun family. So banyak faktor ni. Bila kita tengok secara ringkasnya dengan risiko kenapa seseorang itu mendapat colorectal cancer, saya bahagikan antara dua lah. Modifiable and non-modifiable. Modifiable ialah sesuatu yang kita boleh ubah. Ya, non-modifiable ialah kita tak dapat ubah. Bila kita tengok modifiable risk factor seperti merokok, obesity iaitu badan yang besar, pemakanan yang kurang serat, less fibers, ataupun sedentary lifestyle iaitu cara hidup yang selalu tengok TV, tidak buat exercise and so on. Dan pesakit grup ni ada lebih risiko dia lebih tinggi daripada yang biasa untuk mendapat colorectal cancer. Ada juga risiko yang kita tak dapat ubah, macam umur, kita tidak dapat ubah umur. Kita tidak dapat ubah risiko sendiri ya. Kalau kita pernah mendapat kanser sebelum nikah, pernah mendapat polip sebelum, kita tidak dapat ubah itu, ataupun family history. Kalau keluarga seseorang itu pernah mendapat kanser sebelum nikah, benda-benda kita tidak dapat ubah ya. This is called non-modifiable risk factor. Bila kita tahu risk factor itu apa, seterusnya kita kena tahu juga apa-apa gejala yang boleh dapat ya. Kita panggil sign and symptom. Okey.
pada awal kanser kolorektal ni biasanya tidak ada apa-apa gejala. Langsung there won't be any signs and symptoms. Seorang tu akan jadi normal seperti biasa. Kadang-kadang even simple signs and symptoms macam yang sakit perut, seorang itu terpaksa ambil serius sikit, especially kalau seseorang itu mempunyai risiko family yang tinggi. Sebab ini memerlukan seseorang itu pergi periksa lebih awal. Antara gejala-gejala ataupun signs and symptoms adalah seperti pendarahan dalam usus, bila buang air besar itu ada lendir keluar, berat badan menurun, selera makan yang kurang, sakit perut yang doktor dah check tapi is continuing the same, ataupun altered bowel habit. Apa yang katakan altered bowel habit adalah seperti kalau dulu kita buang air besar setiap hari, sekarang kita buang air besar mungkin 1 hari 2-3 kali, ataupun 3-4 hari baru buang sekali. Atau dulu keras, sekarang cair, berit ke begitu, something that kita kena lebih serius sikit. Tenesmus, sembelit, sakit di tempat dubur, ataupun kurang darah. Kurang darah so sangat penting. Bila seseorang itu kurang darah, kita dah check semua, tak dapat explain kenapa kurang darah itu berlaku. Kadang-kadang kita kena tengok adakah pendarahan itu berlaku dalam usus. Kadang-kadang mata kita tak nampak pendarahan itu, dia sikit, darah itu semakin turun. Ataupun ada rasa ketulan dalam bahagian perut. Ya. Daripada banyak simptom yang saya katakan tadi itu, antara 5 yang sangat penting. Bila berlaku ni betul-betul terpaksa jumpa awal seawal yang boleh. Satu yang saya katakan tadi, pendarahan dalam usus, ataupun cara buang air besar itu berbeza, berat badan menurun, ataupun kurang darah, anemia, tak dapat explain kenapa, ataupun merasakan ketulan masa pemeriksaan perut ataupun pemeriksaan dubur. Ya. So bila kita katakan semua ni hanyalah penting untuk kita mengesan kanser itu pada tahap yang awal. Itu yang kita panggil screening. Screening ni untuk colorectal cancer ni adalah untuk 2 main sebab. Satu ialah untuk mengesan kanser pada tahap yang awal. Satu lagi ialah untuk mengesan polip, iaitu kita kata sebelum dia jadi kanser, pre-cancerous. Sebab kalau kita sudah buang polip itu masa awal, dia tidak akan menjadi kanser. So antara punca screening also ialah ini. So kita tidak mahu pesakit itu mendapat kanser pada tahap seterusnya, so kita buang ke tumbuhan pada masa yang sama. Ya. Bila kita tengok statistik Malaysia, ramai pesakit kita sekarang ni datang dengan tahap 3 dan 4. Kita tidak mahu tahap 3 dan 4. So, rawatan dia lebih susah, result dia tidak berapa bagus. So kita mau pesakit, kalau boleh kita mau tangkap pesakit ni masa sebelum dia menjadi kanser, atau kanser pada tahap awal 1 atau 2. Ya, so itulah puncanya kenapa kita perlu menjalankan lawatan saringan, ya, ataupun screening. Siapa yang harus melakukan rawatan saringan ataupun screening for colorectal cancer? Sesiapa umur 50 tahun ke atas, ya, perlu menjalankan rawatan saringan ataupun ujian saringan. Ya. Jadi ujian saringan ini perlu dilakukan di mana-mana, boleh dilakukan di mana-mana klinik kesihatan ataupun klinik juga. Tapi kalau jika anda umur bawah 50, kena fikir adakah seseorang itu mempunyai keluarga, family history, dalam keluarga seseorang itu pernah mendapat kanser ke tidak. Kalau iya, dan ujian saringan itu perlu dilakukan lebih awal. Ya, kalau seseorang itu mendapat kanser pada umur 38 dalam keluarga, dan ahli keluarga lain perlu menjalankan ujian saringan 10 tahun lebih awal. Ya. So bila kita katakan ujian saringan ni bermaksud kepada pesakit-pesakit yang tidak mempunyai sebarang gejala. They don't have any signs and symptoms. They're perfectly normal. Itu yang kita panggil ujian saringan. Bila seseorang itu sudah mendapat ada gejala-gejala signs and symptom, macam katakan sakit perut ke, pendarahan usus ke, dan kita tak perlu melakukan ujian saringan. Kita perlu cek kenapa benda itu berlaku. Dan kita perlu investigate ataupun melakukan pemeriksaan seterusnya sudah. Ya. So ujian saringan ni ada banyak cara. Antara cara yang paling murah dan senang dilakukan, boleh dilakukan di mana-mana saja, ialah fecal occult blood, iaitu kita cek ada tak darah dalam najis. Kadang-kadang darah ni kecil, mata kasar tak nampak. Pasal tu kita perlukan fecal occult blood test. Satu lagi ialah kolonoskopi, iaitu kita akan masukkan sejenis kamera tempat dubur
dan kita periksa entire kolon tu ada tak masalah. Ini yang paling bagus lah. Ini yang paling bagus. Then we also have CT coronography, iaitu sejenis CT scan, tapi keputusan dia tidak begitu bagus. Walaupun kita melihat sesuatu dalam CT coronography ini, perlu juga menjalankan kolonoskopi seterusnya lepas itu. Satu lagi adalah stool DNA. Kita cek DNA dalam najis. Tes ni agak mahal, jarang dilakukan. Ya, kalau kita tahu ramai klinik ataupun di luar tu melakukan tumor markers. Dia cakap saya cek darah tengok ada kanser ke tidak. Tumor markers ni tidak seharusnya dilakukan untuk ujian saringan. Okey. Tumor markers ni adalah dilakukan bila seseorang itu mendapat kanser, kita tengok tahap tu tinggi ke tidak dan kita untuk memantau pesakit ni dalam rawatan. Itu yang kenapa tumor markers ni digunakan. Sebab kenapa dia tidak gunakan? Sebab hampir 50% kanser kolorektal ni tumor markers dia boleh jadi normal. Bila tumor markers ni normal, kita akan fikir oh semua normal. Tetapi kanser tu duduk di dalam sana. So we don't want that to happen. So jangan gunakan tumor markers untuk cek seseorang itu ada kanser ke tidak. Okay. Macam saya katakan fecal occult blood, iaitu cek najis dalam darah. Senang dilakukan, boleh dilakukan di mana-mana di rumah, di klinik, ya. Dan sangat murah, tidak ada risiko. Okay. Bila tes ni positif, dan seterusnya terpaksa melakukan apa yang kita katakan kolonoskopi. Kolonoskopi ialah diagnostik dan terapeutik. Kita masukkan kamera, cek, kalau ada sesuatu, kita buang masa yang sama. Okey, risikonya walaupun dia ada risikonya ada, tapi sangat rendah dan sangat selamat untuk dilakukan. Ya, okey, lebih kurang 30 minit dan kebanyakan bila kita melakukan prosedur ini kita akan beri ubat tidur kepada pesakit supaya dia tidak rasa sakit ataupun tidak selesa. Ya, ini adalah gambar yang menunjukkan bagaimana kolonoskopi itu dilakukan. Iaitu bila pesakit itu baring, kita akan masukkan kamera yang kita periksa entire usus besar pesakit itu. Okey. Kalau katakan fecal occult blood dan kolonoskopi, fecal occult blood adalah suatu ujian saringan yang perlu dilakukan setiap tahun satu kali. Setiap tahun satu kali. Padahal kalau kita terus pergi kolonoskopi akan dilakukan usually kalau normal 5 hingga 10 tahun satu kali. Okey. Biasanya di hospital kerajaan ataupun klinik kerajaan kita akan buat fecal occult blood dulu. Kalau dia positif baru kita akan pergi buat kolonoskopi. Tetapi kalau pesakit sudah mempunyai gejala, signs and symptoms, biasanya kita tidak akan buat fecal occult blood. Tidak harus dibuat fecal occult blood, padahal harus dirujuk untuk kolonoskopi terus. Ya. Ini adalah gambar menunjukkan kolonoskopi bila kita masuk kamera, kita nampak ketumbuhan ketulan sana tu, pada masa yang sama kita remove at the same time. Ya. Tapi kalau bila kita buat kolonoskopi, kita nampak ada kanser ke ketumbuhan yang kita tak dapat complete remove, biasanya doktor akan ambil isi sikit dan keluar dan cek seterusnya selepas itu. Okey. Bila kita sudah dapat kanser, seterusnya adalah rawatan. Rawatan untuk kanser kolorektal ini bergantung kepada tahap kanser tu. Apa tu yang kita panggil staging. Apa tu staging? Ialah tu tengok sejauh mana kanser tu merebak. Dia di situ saja ke, dia sudah pergi tempat lain ke, is for us to see. Okey, antara cara yang paling biasa kita gunakan apa yang kita panggil TNM staging lah. Okey. Dan cara kita buat staging ni atau pantau ialah daripada imaging. Imaging seperti CT scan, MRI dan ataupun kadang-kadang PET scan untuk tengok kanser tu betul-betul merebak tempat lain, apakah tahap dia. Okey. Biasanya imaging ni sangat sesuai untuk melihat kanser tu betul-betul merebak jauh daripada tempat utama seperti paru-paru ke hati. Tapi yang betul-betul akan bagi staging yang accurate ialah bila kita buat pembedahan, kita buang tu kanser, kita hantar pergi makmal, kita tengok apa betul-betul tahap dia. Sangat penting. Okey, ini adalah menunjukkan CT scan, MRI dan PET scan ya. Okey. Rawatan untuk colorectal cancer macam saya katakan boleh dibahagikan pada pembedahan satu lagi ialah endoskopik, secara kita buat kolonoskopi. Kalau kita buat rawatan secara kolonoskopi ataupun endoskopik hanyalah untuk kanser yang awal, sangat awal. So itulah sangat penting kita buat saringan untuk kita mengesan kanser yang paling awal. So pembedahan ataupun rawatan boleh dilakukan secara kolonoskopi saja. Ya, okey. Dan kadang-kadang secara endoskopik juga ataupun kolonoskopik kita akan pasang colonic stenting, especially kalau pesakit itu datang dengan usus dia sumbat.
Daripada kita keluarkan stoma bag ataupun bag pesakit terpaksa pakai bag selama-lamanya, kita akan gunakan stenting untuk buka jalan. Dia boleh jadi untuk palliatif, untuk pesakit tahap 4 dan seterusnya, ataupun pesakit yang bukan tahap 4, bila datang dengan usus sumbat, kita pasang stent ni, kurangkan usus yang bengkak tu semua, dan kita masuk balik dalam masa 2-3 minggu untuk membuang kanser seterusnya. Ya. Pembedahan adalah gold standard bila datang kepada rawatan kanser ni. Bila tahap 1, 2 dan 3, doktor biasanya aim dia adalah untuk betul-betul 100% sembuhkan kanser ni. Which is 100% to cure the patient. Okay? Tapi kalau untuk tahap 4, kalau kita melakukan pembedahan, biasanya adalah untuk palliatif. Seperti pendarahan ke, usus sumbat ke, sakit ke dan seterusnya. Okay? Cara kita buat pembedahan ni bergantung kepada tempat dan kemahiran doktor pada satu tempat tu. Ya, biasanya kita open surgery ialah sesuatu yang kita buat dulu. Sekarang kita lebih kepada laparoscopic surgery. Robotic surgery is coming up, tapi dekat Sabah tidak ada robotic surgery lagi. Ya, ini ada open surgery ataupun kita panggil laparotomy. Luka yang besar. Sekarang ni kita jarang melakukannya, hanya kepada pesakit-pesakit yang datang secara kecemasan dari segi usus sumbat ke, pendarahan ke, dan ataupun kanser itu sangat besar. Dan terpaksa kita potong begini. Okey. Yang biasa kita lakukan sekarang ialah kita panggil laparoscopic surgery, iaitu orang katakan keyhole surgery. Luka dia kecil saja, secara tebuk, sakit kurang, pesakit tinggal di hospital pada hari yang kurang juga, cepat balik rumah. Tetapi untuk melakukan pembedahan ni bukan semua doktor dapat melakukan pembedahan ni sebab diperlukan training yang special sikit. Ya. So ini adalah gambar bagaimana pembedahan laparoskopik dijalankan. Ya. Kita dapat lihat luka sangat kecil, ya, dengan hanya tebuk, dan kita melihat pada TV dan pembedahan seterusnya. Okey, ini adalah robotic surgery. Kita tengok pada mesin robot tu, dia mahal, dia hanya benefit pada kalau kanser tu dekat dubur. Tapi because of availability of resources, mesin tu mahal, di Sabah kita tidak ada. Ya. Okey, ini adalah tunjukkan gambar robotik surgery bagaimana dilakukan. Ya. Apakah jenis pembedahan bergantung kepada di mana kanser tu dan ditahat. So kalau kanser tu sebelah kanan, kita buang usus bahagian kanan. Kalau kanser tu sebelah kiri, bahagian usus kiri. Dan kebanyakan pembedahan yang kita lakukan adalah bergantung kepada salur darah yang sampai kepada usus tu. So lebih teknikal, tapi ya lebih kepada di mana kanser tu berlaku, di situ biasanya kita akan buang. Okey. Selepas pembedahan, kebanyakan pesakit bergantung kepada keputusan yang kita hantar pergi makmal tu perlu menjalankan kemoterapi ataupun radioterapi. Biasanya radioterapi jarang dibuat selepas pembedahan. Kemoterapi adalah kita panggil, biasanya kita akan lakukan selepas pembedahan. Tapi kalau kanser tu bahagian rektum ataupun dubur, kadang-kadang kita akan hantar pesakit pada onkologis untuk memberi radioterapi sebelum pembedahan dan melakukan pembedahan dan seterusnya melihat perlu kemoterapi ke tidak. Semua ini bergantung pada tahap kanser itu dikesan dan apakah rawatan yang terbaik pada pesakit itu pada masa itu. Okey. Selepas pembedahan, bila kanser itu datang balik bergantung kepada tahap kanser itu dan bagaimana pesakit itu complete dia punya rawatan dia. In terms of pembedahan, kemoterapi, radioterapi and so on. Biasanya kita akan pantau dengan ketat untuk at least for 5 years. Risiko kanser itu datang balik paling tinggi within 2 to 3 years. Tapi walau macam mana pun pantauan yang ketat akan dilakukan sampai 5 tahun. Tapi biasanya kita akan melihat juga pesakit itu dan pantau mereka seumur hidup. Ya, okey. So, bagaimana untuk seseorang itu mengurangkan risiko mendapat colorectal cancer? Okey. Satu ialah achieve maintain healthy weight. Kurangkan berat badan, kalau badan besar tu exercise, jaga makanan dan seterusnya. Buat exercise regularly. Makan makanan yang serat tinggi, high fiber diet. Kurangkan minum alkohol, avoid alkohol, berhentikan merokok. Okey. Dan seterusnya ialah pergi membuat ujian saringan. Ujian saringan untuk colorectal cancer adalah antara saringan yang dikenal pasti boleh memberi 100% risiko seseorang itu mendapat
kanser. Dia dapat mengelakkan seseorang itu dapat kanser kalau dilakukan pada masa yang betul. So it's very important because you can actually 100% prevent from someone getting a colorectal cancer. So take home message, if any of the alarming symptom, ada apa-apa gejala yang merisaukan, jumpa colorectal surgeon. Colorectal cancer screen saves life. Pergi buat ujian saringan because dia dapat selamatkan nyawa. Okay, dan seterusnya jalanilah hidup yang sihat. Kurangkan makanan yang serat tinggi, exercise, kurangkan berat badan dan seterusnya. Okay, with that, terima kasih.